Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan masuk subtopik akhir sekali, 8.4 bahan komposit dan kepentingannya. Okay, memandangkan awak dah tak ada buku teks, cikgu akan attach gambar dalam grup WhatsApp nanti. Okey, 8.4 bahan komposit dan kepentingannya. Di akhir pembelajaran, awak boleh menyatakan apa itu maksud bahan komposit serta sifat-sifatnya, menghuraikan dengan contoh bahan komposit dan kegunaannya dalam kehidupan harian, membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya. Okey, kita lihat apa itu bahan komposit. Bahan komposit adalah bahan yang terdiri daripada gabungan dua atau lebih bahan yang bukan homogen, iaitu bahan matriks dan bahan pengukuhan. Okay, apa itu bahan matriks dan bahan pengukuhan? Awak boleh tengok dalam gambar. Bahan matriks, okay, contohnya lignin. Lignin ini berfungsi untuk mengelilingi dan mengikat bahan pengukuhan bersama. Okay. Bahan matriks akan ditambah atau dicampur dengan bahan pengukuhan seperti gentian selulosa, maka terhasillah bahan komposit, iaitu kayu. Okay, ini contoh. Maksudnya di sini bahan komposit ini merupakan campuran, okay, dua atau lebih, supaya bahan yang terhasil itu lebih kuat dan kukuh. Okey, kita lihat ada 5 contoh bahan komposit, iaitu yang pertama, konkrit diperkukuhkan, kaca gentian, gentian optik, kaca fotokromik dan superkonduktor. Kita lihat satu persatu apa itu konkrit diperkukuhkan. Konkrit diperkukuhkan terhasil apabila tertulang keluli atau jejaring dawai sebagai bahan pengukuhan dibenamkan ke dalam konkrit, iaitu bahan matriks. Bahan pengukuhan ditambah dengan bahan matriks, maka terhasillah bahan komposit. Konkrit diperkukuhkan banyak digunakan dalam industri pembinaan jambatan, empangan dan bangunan. Okay, yang ni kalau awak pernah lihat untuk buat rumah, okay, buat tiang tu dia ada letak tertulang keluli besi dan dicampurkan dengan simen. Okay, maka bahan tu adalah bahan komposit, jadi ialah bahan yang lebih kuat dan kukuh. Seterusnya kaca gentian. Kaca gentian ni contohnya cermin pada topi keledar, bumper kereta, okay, bumper bahagian bawah dan yang terdapat dalam papan lita tercetak. Kaca gentian terhasil apabila plastik dicampur dengan gentian kaca. Plastik adalah bahan matriks, manakala gentian kaca adalah bahan pengukuhan. Bila campur plastik dan gentian kaca, maka terhasillah kaca gentian. Okay. Bahan ini digunakan dalam pembuatan topi keledar, bumper kereta dan papan lita tercetak. Yang ketiga, gentian optik. Okay, gentian optik ni terdiri daripada 3 lapisan. Lapisan pertama adalah bahagian teras. Apa dalam bahagian teras? Gentian kaca silika, iaitu bahan pengukuhan. Bahagian teras disaluti oleh lapisan yang kedua, yang terdiri daripada salutan kaca atau plastik, iaitu bahan matriks. Seterusnya, lapisan yang ketiga diperbuat daripada plastik yang bertindak sebagai pelindung, okay, jaket pelindung. Kegunaan gentian optik ni adalah untuk menghantar maklumat dan data dalam bentuk cahaya. Cahaya bergerak melalui gentian kaca secara satu siri pantulan dalam yang penuh. Bahan teras dan bahan matriks mempunyai indeks biasan yang berlainan, membolehkannya membawa data dalam kapasiti yang banyak dan tidak terjejas, walaupun ada gangguan elektromagnet. Bahan komposit ini menggantikan wayar kuprum yang ada dalam kamera video,
dan menghubungkan komputer dalam Local Area Network ataupun LAN, iaitu rangkaian kawasan setempat. Gambar gentian optik yang pertama tu adalah 3 lapisan yang terdapat dalam gentian optik. Lapisan pertama yang paling dalam teras, yang kedua lapisan salutan, dan yang ketiga adalah jaket pelindung. Ia digunakan di mana? Digunakan dalam kamera video dan perkabelan rangkaian komputer, wire-wire pada komputer. Yang keempat, kaca fotokromik. Kaca fotokromik maksudnya ada campuran kaca. Kaca fotokromik adalah terhasil apabila kaca sebagai bahan matriks digabungkan dengan argentum klorida dan kuprum 1 klorida. Argentum klorida dan kuprum 1 klorida ni adalah sebagai bahan pengukuhan. Campur 3 ni dia akan menghasilkan kaca fotokromik. Kaca fotokromik ni apabila terdedah kepada cahaya matahari, dia akan menjadi gelap. Automatik menjadi gelap bila terkena cahaya matahari. Kenapa dia boleh jadi gelap bila kena cahaya matahari? Kerana pembentukan atom argentum yang menghalang laluan cahaya. Apabila keadaan menjadi malap, CuCl ataupun kuprum 1 klorida di dalam kaca fotokromik memangkinkan pembalikan proses supaya kaca menjadi luksina semula. Kaca fotokromik melindungi pengguna daripada sinaran UV dan sesuai untuk membuat tingkap kereta, tingkap bangunan dan kanta pada kamera. Kaca fotokromik ni bila kena cahaya matahari dia akan jadi gelap. Dan bila keadaan tu malap semula, dia akan menjadi luksina semula. Yang terakhir adalah superkonduktor. Superkonduktor seperti seramik, yttrium, barium, kuprum oksida, YbCO. YbCO tu merujuk kepada yttrium, barium, copper oxide, YbCO. Merupakan bahan komposit yang memiliki sifat superconductivity. Konduktor adalah bahan yang boleh mengalirkan aruslah konduktor selain alloy. Superkonduktor ini digunakan untuk membuat elektromagnet. Magnet ataupun magnet yang superkonduktor ataupun kita panggil dia supermagnet. Magnet superkonduktor ni ringan dan mempunyai daya magnet yang sangat kuat. Magnet superkonduktor digunakan di dalam pemecut zarah dan terlibat di dalam peralatan mesin resonance magnet nukleus ataupun NMR serta mesin MRI. Pengimejan resonance magnet. Apa perbandingan di antara kelima-lima bahan komposit tadi? Kita lihat yang pertama, konkrit diperkukuhkan. Konkrit diperkukuhkan adalah campuran di antara konkrit dengan keluli, jejaring dawai. Sifat asal konkrit. Sifat asal konkrit adalah kekuatan mampatannya tinggi, kekuatan regangannya rendah, tapi dia tahan kakisan. Manakala campuran yang satu lagi, kita tulang keluli, sifat dia kekuatan regangan dia tinggi tetapi dia mudah berkarat. Tapi bila kita campurkan dua bahan ni, maka terhasillah konkrit diperkukuhkan dan sifatnya akan jadi lebih baik, iaitu kekuatan mampapan dia tinggi, tahan mampat, kekuatan regangan dia pun tinggi dan dia adalah tahan kakisan, tidak mudah berkarat. Yang kedua, gentian optik. Gentian optik adalah campuran plastik dan gentian kaca. Sifat asal plastik. Sifat asal plastik adalah mempunyai kekuatan mampapan yang tinggi dan dia fleksibel. Manakala gentian kaca mempunyai sifat kekuatan mampatan yang lebih rendah tetapi dia keras. Jadi bila dicampurkan dua bahan ni, terhasillah gentian optik yang memiliki sifat kekuatan mampatan yang tinggi dan fleksibel. Seterusnya, kaca gentian.
Kaca gentian adalah campuran plastik dan gentian kaca. Sifat asal plastik, kekuatan regangannya rendah. Okay. Dia tidak boleh mengkonduksikan haba dan elektrik. Dia tahan kakisan. Okay. Plastik tidak berkarat, tapi dia tahan lasak, dia tidak mudah pecah. Gentian kaca pula, sifat asalnya adalah kekuatan regangannya tinggi dan dia juga tidak boleh mengkonduksikan, mengalirkan haba dan elektrik. Tapi bila dicampurkan plastik dan gentian kaca, terhasillah bahan komposit kaca gentian. Sifatnya lebih baik, iaitu kekuatan regangannya lebih tinggi. Okay, dia boleh dijadikan sebagai penebat haba dan elektrik. Dia tahan kakisan, tidak berkarat dan dia tahan lasak. Okey, yang seterusnya kaca fotokromik. Kaca fotokromik adalah campuran kaca dan argentum klorida. Sifat asal kaca adalah lutsina, tidak menyerap sebarang sinaran ultraungu ataupun UV dan dia tidak sensitif terhadap cahaya. Manakala argentum klorida, sejenis bahan kimia, dia lutsina kepada cahaya nampak. Dia boleh menyerap sinaran UV dan dia sensitif terhadap keamatan cahaya. Ini yang dimaksudkan tadi, bila terkena je cahaya, dia boleh jadi gelap. Okay. Jadi bila dua bahan ini dicampurkan, terhasillah kaca fotokromik yang mana lutsina. Okay, lutsina maksudnya dia boleh dijadikan sebagai kanta. Dia boleh serap sinaran UV, sinaran ultraungu. Kemudian penyerapan sinarannya bergantung kepada keamatan cahaya. Kalau cahaya banyak, dia boleh jadi gelap. Okay. Dan kalau tidak ada cahaya, dia akan jadi lutsina semula. Okay, akhir sekali adalah superkonduktor, yttrium barium copper oxide, YbCO. Okay, campuran dia adalah yttrium 3 karbonat Y, kuprum 2 karbonat C, barium karbonat B dan oksigen O. Maka terhasillah YbCO. Okay, sifat keempat-empat bahan ni, rintangan pada elektrik dia sangat tinggi pada suhu bilik. Okay, maka terhasillah superkonduktor yang mana sifatnya tiada rintangan elektrik pada suhu yang sangat rendah. Jadi dia boleh digunakan dalam pemindahan data yang sangat cepat. Okay, jadi itu saja untuk pembelajaran kali ini. Awak dah belajar mengenai apa itu bahan komposit. Okay, dia adalah campuran gabungan dua atau lebih bahan yang bukan homogen, iaitu kita panggil dia bahan matriks dan bahan pengukuhan. Seterusnya, bahan komposit ni ada berapa jenis? Ada 5 jenis, iaitu yang pertama, konkrit diperkukuhkan. Yang kedua, kaca gentian. Yang ketiga, gentian optik. Yang keempat, kaca fotokromik. Dan yang kelima, superkonduktor. Okay, dan awak perlu tahu apa sifat-sifat bahan komposit ni, apa kelebihan dia yang menyebabkan dia boleh digunakan dalam industri di Malaysia. Okay, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.